Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Muslimin muslimat berjemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung di kategori ke 170. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hazzul nafsi fil ma'siyati zahirun jali wa hazzuha fit ta'ah batinun khafi wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuh. Ini berkaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ni musuh yang paling ketat. Ada empat yang menghalang. Ada empat penghalang manusia daripada menjalani jalan Allah, jalan ibadah ini. Yang pertamanya dunia. Dunia selalu menghalang. Yang keduanya makhluk. Makhluk juga menjadi penghalang kita dalam menjalani jalan ibadah ini, jalan Islam ini. Makhluk itu termasuklah orang yang dekat dengan kita pun. Bagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sungguhnya ada sebahagian daripada isteri-isteri kamu, suami-suami kamu, dan anak-anak kamu, cucu dan sebagainya, aduwwun lakum, musuh bagi kamu. Artinya mereka boleh menjadi penghalang dalam menjalani jalan Allah ini. Yang ketiganya syaitan. Itu memang musuh, ya. Itu musuh dari luar. Syaitan ini musuh dari luar. Kemudian ada musuh dalaman. Yang keempatnya hawa nafsu. Ini secara ringkasnya empat perkara inilah yang banyak menghalang manusia. Yang paling ketat permusuhannya adalah hawa nafsu itu sendiri. Adalah ada nafsu kelati baina jambai. Musuh yang paling ketat itulah nafsumu yang ada di antara dua tulang rusukmu. Dan dia ada dalam diri kita, nafsu ni. Dia susah untuk menghadapinya. Antaranya dia adun mahbub. Hawa nafsu ni musuh yang dikasihi, yang dicintai. Kan orang suka mengikut hawa nafsu dia, sedangkan dia musuh. Ini masalahnya. Jadi sukalah kalau musuh tapi kita sayang dengan dia. Sebab sangat suka. Sebab itu kena berhati-hati dengan hawa nafsu ini. Dan tabiat dia, tabiat hawa nafsu ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu sangat menyuruh. Ammarah, kita panggil nafsu ammarah. Ammarah itu dia berada di atas wazan mubalaghah, dipanggil mana atas timbangan. Sebab bahasa Arab ni dia ada timbangan dia kan.
perkataan-perkataan ada timbangannya, ada timbangan yang menunjukkan bersangatan. Jadi ammarah itu atau wazan fa'alah. Ammarah sangat menyuruh. Inna nafsa la ammaratun bisu', sangat menyuruh pada kejahatan. Itu kena berhati-hati dengan hawa nafsu ini. Kena pantau. Sebab dia sentiasa nak mencari habuan dia. Hatta dalam ketaatan. Dalam kita melakukan ibadah, ini yang disebut oleh Ibn Attallah secondary. Dalam melakukan ibadah, hawa nafsu nak habuan dia. Kalau kita tidak berhati-hati, maka akan terperangkap dengan hawa nafsu kita. Jadi Ibn Attallah menyebutkan hazzun nafsi fil ma'siyah, habuan, bahagian, habuan hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu, perbuatan maksiat yang zahir, minum arak ke, berjudi ke, berzina dan sebagainya. Habuan hawa nafsu itu jelas, jaliyun, itu jelas, nampak, boleh diketahui. Habuan hawa nafsu itu kehendak dia jelas dalam apa dia minum arak misalnya untuk nak hawa nafsu, nak sonok-sonok dan sebagainya, itu jelas. Jadi semua maksiat-maksiat yang zahir khususnya habuan hawa nafsu padanya sangat jelas, jaliyun zahirun jali, zahir dan nyata, jali, terang dalam melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat itu jelas nafsu dia apa ni. Tapi masalah dia wa hazzuha fit ta'ah, habuan dia, habuan hawa nafsu dalam ketaatan, dalam melakukan ketaatan, batinun khafi, batin dan tersembunyi. Sebagaimana disebut tadi, hawa nafsu ni dia nak habuan dia, dia nak cuba dapatkan juga habuan dia di mana-mana pun, hatta dalam ketaatan yang dia lakukan. Ada cerita kisah seorang oleh Allah dia ni nak ikut berperang, kerana masa itu pemerintah mengisytiharkan untuk melakukan jihad fisabilillah. Tapi dia ni seorang yang memantau hawa nafsu dia. Bila datang seruan jihad itu, dia rasa seronok. Dia rasa seronok nak pergi jihad, antara ibadah yang utama, dan dia rasa seronok sangat nak pergi jihad itu. Bila dia fikir dengan ayat Al-Quran, Al-Quran menyebutkan kutiba alaikumul qital wa kurhul lakum, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berperang, berjihad jika ada seruan daripada pemerintah. Difardukan. Tapi wa huwa kurhul lakum, dia suatu yang kamu benci, yang kamu tak suka. Itu hakikat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini tak suka berperang, cuma kerana desakan terpaksa, perangai yang dipaksakan itu yang berlaku. Jadi wa kurhul lakum, dia suatu yang kamu tak suka.
Jadi dia ni bila dia tengok ayat ni, kenapa aku suka sangat? Sedangkan Allah menyebutkan bahawa peperangan jihad itu satu yang kamu tak suka. Tapi kenapa aku suka sangat nak pergi perang? Maknanya dia melihat hawa nafsu dia, memerhatikan ini mungkin sebab hawa nafsu. Jadi dia bercadang, mungkin hawa nafsu dia ni nak pergi berjihad ni supaya orang tahu dia nak pergi berjihad, bagian-bagian. Maka dia bercadang nak pergi juga, tapi secara sembunyi-sembunyi, orang tak tahu dia nak pergi itu. Mungkin ikut apa ni ke, dia nak pergi saja. Pun hawa nafsu dia seronok. Kemudian akhirnya dia dapat trace kesan hawa nafsu dia nak, iaitu kalau dia mati syahid, dia akan dikenang oleh orang. Jadi hawa nafsu ni, habuan dia bukan hanya masih dia hidup, lepas mati pun dia nak habuan dia. Jadi baru dia sedar ketika itu, rupanya dia ada tersembunyi. Itu kata khafi tu, habuan hawa nafsu dalam ketaatan ibadah ini tersembunyi. Rupanya ada terselit keinginan, kalau dia ni mati syahid nanti, kalau dia mati, orang akan kenang dia. Itu adalah habuan hawa nafsu. Lalu bila dia apa ni, boleh buat lawan lah. Bukan makna meninggal ke apa ni, bila ada sedar bahawa di situ ada peranan hawa nafsu, ada kehendak dia, kena mujahadah lah. Kena melawan apa yang dia niatkan, hawa nafsu, apa kehendak hawa nafsu itu. Itu contoh, itu mereka yang memantau hawa nafsu dia. Dan kita pun sepatutnya kena memantau juga. Sebab sebagaimana sebutkan tadi, perkataan itu, inna nafsa la amartum bisu', sebagai ahli tafsir kata itu perkataan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang cakap macam tu. Bila wa ma ubaru nafsi inna nafsa la amartum bisu', aku tidak mengatakan bahawa nafsu aku baik, karena sesungguhnya hawa nafsu itu sangat menyuruh pada kejahatan. Itu setara seorang rasul. Jadi kita kadang-kadang kita rasa bahawa kita okey je, lakukan apa rasa okey je, tak ada bimbang di mana hawa nafsu memainkan peranan dia. Bila bagi dalam ketaatan, kalau dalam maksiat tadi itu jelas, jelas habuan dia memang kehendak dia, tapi dalam melakukan ketaatan, ini yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala sekundari. Dalam perbuatan taat, habuan dia halus, batin, tersembunyi, khafi, tersembunyi. Wa mudawatu ma yakhfa, merawat, mengubat suatu yang tersembunyi itu sukar sikit, sa'bun ilajuh, payah sikit untuk mengubatinya. Dia tak apa jelas. Yang zahir itu mudah sikit. Yang tersembunyi itu kadang-kadang tak perasan pun. Kalau tidak diperhatikan dengan mata hati, tak perasan pun. Kadang-kadang manusia dia dakwa pula tu, dia ikhlas kata. Saya sebut sebab itu orang yang mendakwa ikhlas tu pun sebenarnya ada ciri-ciri tak ikhlas. Kalau dia saya ikhlas, sebenarnya dah ada ciri-ciri tak ikhlas. Bila dia sebut dia ikhlas, kau nak bagi tahu siapa? Ikhlas ni kita dengan Allah. Melakukan satu, tolong orang apa pun, bagi sedekah, saya ikhlas. Sebenarnya ikhlas ni kau nak bagi tahu siapa? Ikhlas hanya kita dengan Allah.
melakukan sesuatu kerana dengan niat untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah, itu ikhlas. Lepas tu kau beritahu orang kau ikhlas tu nak buat apa? Artinya di situ ada tersembunyi keinginan supaya orang tahu kau ikhlas. Kononnya, maka di situ sebenarnya ada unsur tak ikhlas. Bila dia sebut tambah-tambah pula berulang pula, berulang-ulang pula sebutnya. Saya ikhlas ni, saya ikhlas ni. Tu maknanya nak orang tahu engkau tu ikhlas. Dan nak orang tahu maka tak ikhlas. Begitulah hawa nafsu ini. Kalau tidak diperhatikan, dipantau, dia akan nak mengambil kesempatan untuk habuan dia, habuan hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengambil bahagian dalam taat atau maksiat. Dalam taat pun jaga baik-baik, dalam ketaatan pun macam-macam lah yang dia nak. Hawa nafsu ni kemasyhuran misalnya, nak orang perhati, nak orang perhatian orang, itu hawa nafsu. Hubbus syuhrah, suka untuk dia dikenali, untuk masyhur bila dia melakukan satu kebaikan, satu apa ni, dia suka kalau orang tahu, dia dihebahkan, dimasyhurkan, suka. Itu hawa nafsu. Itu disebutkan ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Tidaklah benar-benar sadaqah, maknanya sedih, benar-benar ikhlas kepada Allah orang-orang yang suka untuk masyhur, memang suka untuk dikenali. Itu habuan hawa nafsu. Masyhur ni kata Imam Ghazali, masyhur ni bukanlah dikeji semata-mata masyhur. Kalau dia datang dari Allah, Allah yang nak memasyhurkan, nak mengenalkan dia. Yang jadi salah, yang dikeji kemasyhuran yang dicari, memang niat untuk dikenali, untuk orang tahu. Itu yang dikeji, yang disebut ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Dan dia pun suka sangat. Sekarang macam viral misalnya pegang-pegang itu, tengoklah. Kalau dengan memang dia ni dicari dan seronok kemasyhuran itu adalah hawa nafsu. Kalau kemasyhuran itu Allah yang memasyhurkan, yang itu tak ada masalah. Siapa yang lebih masyhur daripada Rasulullah? Rasulullah lah manusia yang paling masyhur. Tapi Allah yang memasyhurkan. Itu contoh dalam melakukan amal-amal kebajikan, ibadah sebagainya, antara habuan hawa nafsu yang tu inginkan kemasyhuran misalnya. Dan lain-lain lagi, pujian misalnya. Nakkan pujian manusia, nak manusia sebut apa yang dia buat, projek-projek yang dilakukan misalnya, yang pada zahirnya kebaikan tapi keinginan dia supaya orang puji dia. Itu jelas adalah habuan hawa nafsu. Tapi kadang-kadang tak perasan keinginan itu, nak orang sebut apa yang kita buat, bila bagi pula orang puji pula, nak orang ucap terima kasih misalnya kalau kita melakukan satu. Sedangkan Al-Quran menyebutkan tentang mereka tidak mengharapkan
pujian, ucapan terima kasih dan sebagainya. Jadi kalau tak berhati-hati, kita akan terperangkap sebenarnya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ni sangat licik juga. Dia bijak untuk mengambil habuan dia itu. Atau juga antaranya ada dalam dirinya perasaan bahawa dia ini berbeza dengan orang lain dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan misalnya. Nah, itu semua adalah habuan hawa nafsu. Atau merasakan ada kedudukan di sisi Allah. Bila dia melakukan taat, ketaatan misalnya ibadah ada berbagai bentuknya, dia rasa dia ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hawa nafsu. Dan apabila merasakan ada kedudukan, maka dia akan merasa pelik jika orang buat sesuatu dengan dia. Dia misalnya ustaz mengajar ataupun jatuh kuasa masjid, tapi orang kampung rasa macam tidak hormat dia, buat tak tahu dengan dia, dan dia merasakan sesuatu. Dia kerana melihat pada kedudukan dia, kerana dia rasa bahawa dia punya kedudukan di sisi Allah, sebab dia orang masjid, orang baik, orang apa ni, tapi manusia buat tak tahu dengan dia, tak pandang, tak hormat. Itu penyakit. Kalau ada perasaan macam tu, itu dipanggil idlal. Penyakit tu dipanggil idlal. Dia rasa dia ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan yang dia buat. Jadi itu adalah habuan hawa nafsu. Kemudian mengharapkan pula, bila ada kedudukan, dia mengharapkan bahawa dia disanjunglah, dia dihormatilah. Hingga kadang-kadang keluar bila orang tak hormat dia, keluar lah, kau tak tahu aku siapa, aku juta ke masjid, aku nazik, aku apa misalnya, atau bagian-bagian. Itu mana? Itu adalah habuan hawa nafsu. Siapa sangat kita nak dibanding dengan Rasul-Rasul misalnya, hatta Rasulullah SAW sendiri. Bagaimana masyarakat Arab ketika itu melayani Rasulullah dibanding dengan najis dan sebagainya. Rasulullah orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih diperlakukan demikian. Maka apa sangat kita? Jadi sebab itu jangan heran jika jangan kaitkan dengan ibadah yang kita lakukan seolah kita mau dihormati. Itu adalah habuan hawa nafsu. Silap-silap boleh membatalkan pahala amal kebajikan yang kita buat itu. Hawa nafsu selalu mengambil bahagian dalam taat dan maksiat. Ada pembagiannya dalam maksiat, maka terang nyata, iaitu kelazatan yang dirasakan. Misalnya dia merasa kelazatan walaupun itu tak lazat. Minum arak misalnya, dia rasa lazat, seronok, mabuk, itu jelaslah. Yang akhirnya berakhir dengan bencana. Kerana nafsu ni dia akan pasti membawa pada kerosakan. Apa yang diingin oleh nafsu itu biasanya akan membawa kepada bencana akhirnya, judi dan sebagainya. Sedangkan bagian dalam perbuatan sangat halus dan samar, sukar untuk diketahui, kecuali bagi orang-orang yang berwaspada dan berpandangan jauh. Jadi hati itu
Bukan apa, bukan maknanya bila tahu misalnya ada niat-niat yang apa ni yang tersembunyi, maka kita tak buat. Bukan macam tu. Kena lawan lah. Misalnya datang ke masjid berjamaah selalu, itu pun kena pantau lah. Niat tu apa sebab, apakah di situ ada hawa nafsu, misalnya kerana yang tadi mungkin keinginan supaya orang melihat kita pujian, ataupun mungkin kerana takut manusia mencela dia, pegang-pegang kalau dia tak pergi, atau lain-lain yang lain daripada kerana Allah SWT itu kena buang. Jadi bila sedar, rupanya aku datang ke masjid, datang apa ni kerana nak mencari perhatian orang dan sebagainya, kena buang. Kena buang semua itu. Bukan makna bila ada tu tak payah pergi, tinggalkan ayat tu, tak betul. Itu tak ada mujahadah. Sebab nafsu memang sentiasa menyuruh kejahatan, maka kita kena lawan. Bila dah tahu, maka lawanlah. Lawan hawa nafsu ini, dia tak ada lain. Akhirnya kena kembali kepada tauhid kita, akidah kita bahawa segalanya adalah dengan Allah SWT. Jadi sepatutnya tak timbul bila akidah itu kukuh, keyakinan itu kukuh bahawa yang memberi manfaat, yang memberi kebaikan Allah, bukan manusia. Lalu kenapa memerhatikan, mengharapkan sesuatu dari manusia yang semuanya lemah? Manusia khususnya, malah makhluk seluruhnya adalah lemah, tak mampu untuk memberikan kebaikan pada diri dia sendiri pun. Jadi kenapa kita berharap pada orang yang tak mampu untuk menolong dirinya sendiri pun untuk menolong kita? Jadi itu akidah, itu tauhid. Jadi orang yang masih lagi merhatikan, mengharapkan sesuatu dari manusia karena masalah itulah, masalah akidah, masalah tauhid dia. Bukan dia tak percaya, tapi tak kukuh, tak sentiasa hidup dalam dirinya kesedaran tentang itu. An-nafi' wad-dar huwa Allah, yang memberi manfaat, yang memberi kebaikan, dan yang memberi mudarat Allah, bukannya makhluk. Jadi sebab itu kalau itu mantap, kukuh, sentiasa kesedaran itu ada dalam diri kita, maka insya-Allah tidak akan datang perkara-perkara yang merosakkan itu. Jadi hawa-hawa nafsu itu boleh disedari insya-Allah. Bahagian hawa nafsu dalam taat itu riya, apa yang sebut tadi. Itu hawa nafsu riya. Itu hawa nafsu untuk dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang dalam melakukan ketaatan, atau ternama di tengah-tengah masyarakat, masyhur tadi, kemasyhuran, terkenal, terhormat dan dipercayai orang. Itu keinginan dia. Dia buat ibadah supaya orang percaya dia misalnya. Tambah hari ini banyak juga yang menggunakan agama untuk kepercayaan orang. Kalau dia ada bisnes ke apa ke, menggunakan agama itu. Bukan semua, tapi maknanya yang itu kena hati-hatilah. Memang kita kena iltizam dengan agama, perintah Allah SWT, tapi bukan kerana nakkan kepercayaan orang. Buat ibadat itu nakkan orang percayakan kita. Misalnya pergi pula haji, pergi umrah setahun 2 kali, nakkan orang percayakan kita. Yang itu hawa nafsu. Itulah hawa nafsu. Sebab yang tidak dapat bahagian hawa nafsu hanya dalam amalan perbuatan yang ikhlas.
melulu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, itu untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Orang yang ikhlas saja. Jadi ikhlas ni maksudnya melakukan suatu kebaikan, ibadah itu semata-mata kerana Allah, itu dengan niat untuk taqarrub, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala yang tujuh dalam melakukan apa juga jenis kebaikan, ibadah yang apa sama ada ibadah khusus atau ibadah yang umum, kegiatan dalam masyarakat misalnya, itu boleh jadi ibadah, ya. Tapi dengan niat yang tadi, hanya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam kerja-kerja ibadah yang umum itu, yang itu hawa nafsu lebih mudah untuk apa ni, orang ambil gambar viral masuk dalam medsos, kita seronok, orang kenal kita, habislah. Jadi sangat perlu berhati-hati. Antara pengajaran yang boleh diambil dari apa yang diperingatkan oleh Ibn Athaillah sekandari ini, hazun nafsi fil ma'siyah zahirun jali, itu habuan hawa nafsu dalam maksiat zahir dan nyata, dan habuannya dalam ketaatan tersembunyi. Maka antaranya, artinya bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan, melakukan ibadah, dia kena berhati-hati, yakuna ala hazarin, dia kena berhati-hati dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan tadi itu habuan hawa nafsu. Orang diberi taufik, dah diberi taufik, kekuatan untuk melakukan ibadah itu, kena berhati-hati, kena pantau, kena tengok. Kalau tidak, takut jadi penat. Buat ibadah penat, tak ada apa-apa. Jadi itu bukan sesuatu yang pelik. Itu ibadah ni paksinya 3. Dia tertegak atas 3 tiang paksi ibadah ini. Yang pertama taufik. Taufik ni maknanya kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan pada seorang, dia boleh melakukan kebaikan. Itu dia panggil taufik. Yang kita boleh datang semayang, itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu adalah sebab-sebab dia. Allah berikan taufik. Tak cukup itu. Dia yang kedua, iaitu sentiasa memperbaiki ibadah itu. Ibadah yang dah diberi taufik Allah kita melakukan, semayang misalnya, jangan rasa macam okey dah belaka. Kena terus memperbaiki ibadah itu, memerhatikan sebagaimana sebut tadi, perkara-perkara yang boleh merosakkan dia ibadah yang kita buat. Itu paksi yang kedua. Yang pertama taufik. Antaranya untuk mendapat taufik, membanyakkan istighfar, mohon keampunan pada Allah. Sebab antara perkara yang menghalang taufik adalah dosa. Dosa yang ada pada kita itu boleh menjadi penghalang daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena banyak istighfar, maka insya-Allah datang taufik. Kemudian dah diberi taufik oleh Allah, maka kena sentiasa memantau, perbaiki amalan itu. Jaga daripada benda-benda yang boleh merosakkan dia.
Sebab ibadah ni kita buat untuk menjadi bekalan kita, itu dengan harapan dia ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat ibadah tak terima, nak buat apa? Jadi dengan harapan dia diterima lah. Itu doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ilmu yang memberi manfaat, yang memberi guna, dan rezeki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima. Kita harapan kita, amalan kita diterima, ibadah ini diterima. Ya? Dahlah sikit, kalau tak terima pula, teruklah. Maknanya tak ada bekalan lah kita. Sebab itu kena apa ni? Sentiasa perbaiki. Itu yang kedua, memperbaiki ibadah itu, zahir dan batin. Itu pun sebenarnya memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah aslih lana dinana allazi wa asbata amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, ibadah kami. Setelah kita menjalani dengan mempelajari perkara yang boleh merosak, kemudian kena minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala juga. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah untuk mengingati Engkau, untuk mensyukuri nikmat Engkau, dan untuk memperelokkan, memperbaiki ibadah aku kepada Engkau. Maknanya itu juga memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lagi perkara-perkara yang berhubung dengan yang batin tadi, mohon pertolongan Allah. Kemudian yang ketiganya, barulah penerimaan amal. Jadi ibadah tu tiga: satu taufik, satu islah, membaikinya, kemudian yang ketiganya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tu pun bukan mudah. Azan. Saya sambung sikit lagi. Yang ketiganya,
penerimaan ibadah itu. Di ibadah ni nak terima mesti dengan niat yang betul, maknanya bersih daripada habuan-habuan hawa nafsu tadi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya senya Allah menerima ibadah itu dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa ni orang yang antaranya adalah yang punya hati yang bersih, yang niatnya dalam melakukan ibadah itu hanya semata kerana Allah Subhanahu wa taala, baru Allah jamin ibadah itu diterima. Sebab itu kena sentiasa, kalau kita prihatin peka dalam soal itu, dalam soal ibadah ni sebagai bekalan, kerana kena sentiasa memantau hati kita, khususnya dalam kita melakukan ibadah dengan niat-niat yang tidak baik itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan takwa itu kepada kita. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepada diri kami sifat takwa itu dan bersihkanlah hawa nafsu kami daripada benda-benda yang jahat itu. Kerana hawa nafsu ni walaupun dia menyuruh kejahatan, tapi dia boleh dididik, ya? Dia boleh dibersihkan. Bersihkanlah nafsu kami wahai Allah, dan Engkaulah ya Allah sebaik-baik mereka yang boleh membersihkannya. Isaka itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على المرسلين اللهم علمنا ما جهلنا وزكنا ما نسينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله العالمين.